Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. So hari ini sahabat-sahabat saya nak buat sedikit komen tentang isu pengawal keselamatan yang mana baru-baru ni saya dah lihat dalam rancangan 999 yang mana Kementerian Dalam Negeri bahagian penguatkuasaan telah membuat satu operasi membuat pemeriksaan terhadap pengawal keselamatan. Kat sini saya nak komen sedikit lah. Bukan saya nak mengkritik, saya nak komen sedikit. Dan saya nak cuba untuk memberikan sedikit pandangan. Kalau kita sebagai kerajaan, kalau misalnya katalah pekerja-pekerja di pengawal keselamatan tu mempunyai rekod lampau ataupun sebaliknya, kita tengoklah, kita lihatlah berapa lama, berapa jauh, dah berapa tahun yang dah mereka punya rekod tu. Kalau dah 5-6 tahun dah lama, sekarang ni mereka jadi baik, mereka nak bekerja jadi pengawal keselamatan, kerana nak menjara anak bini makan, nak jadi seorang keluarga yang memberi nafkah pada keluarga. Jadi kalau boleh saya minta lah kepada Kementerian Dalam Negeri, buatlah satu dasar baru tentang mereka ni. Sebab apa? Mereka ni manusia. Kesalahan yang dibuat tu mungkin ada sebab kenapa mereka lakukan. Apabila mereka nak jadi baik, mereka bekerja di pejabat keselamatan ni, kurang-kurang adalah satu guideline, bimbingan daripada pihak kerajaan. Kalau dia ada rekod lampau sekalipun, okey, kerajaan bagi syarat. Bagi syarat, okey, kamu boleh kerja tapi syarat dia begini, begini, begini. Itu syarat yang akan dipikirkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri lah. Yang penting mereka tu dapat bekerja, dapat menyara hidup. Jadi kalau mereka ada rekod lampau, mereka tak boleh bekerja, kan? Adakah mereka ni nak suruh jadi penyamun balik, nak perompak balik, pencuri balik, penyangap balik ataupun nak buat kerja-kerja jahat balik, kan? Kalau mereka tu boleh kerja di tempat lain, saya rasa mereka tak kerja dengan pengawal keselamatan. Sebab mungkin mereka tak dapat kerja di tempat lain. Bukan mereka ni semua kelulusan tinggi, ada diploma ke, ada degree ke yang boleh kerja tempat lain. Tapi kalau mereka ada degree sekalipun, ada diploma sekalipun, apabila dasar kerajaan, ada rekod lampau, bekas banduan ataupun sebaliknya, mereka tak dapat kerja. Jadi bagaimana dengan Papa Nun? Papa Nun adalah apabila seorang Perdana Menteri itu, dia juga digelar sebagai penjawat awam. Dia ada rekod lampau, pernah masuk penjara, kes meliwat, kes penyalahgunaan kuasa, tapi boleh jadi Perdana Menteri. Ini kalau rakyat nak persoalkan, kalau rakyat nak bangkitkan, ini bukan kita soal nak bangkit nak persoalkan, tapi kita mohon kepada Kementerian Dalam Negeri supaya mengambil kira dalam perkara ni. Mereka ni tak ada tempat lain nak kerja. Kalau ada, confirm dia tak kerja pengawal keselamatan. Okey, itu pertama. Yang kedua, kalau dia ada kita buat urin, dia positif dadak. Okey. Positif dadak masa bekerja, yes, kita boleh ambil tindakan kerana mereka masih lagi menjalankan aktiviti menagih ataupun kerja-kerja menagih. Okey, itu tak apa. Kita akur dan kita terima dengan tindakan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau mereka ni ada rekod dulu, kes 15.1, urin, kes yang lepas-lepas pernah masuk pusat-pusat serenti, tapi sekarang ni mereka dah tak buat kerja-kerja tu dan urin hari tu positif, tak negatif. Mereka dah tak isap lagi, mereka dah tak buat kerja-kerja begitu lagi. So disebabkan ada rekod lampau, mereka tak boleh kerja. Sedangkan mereka yang boleh kerja hanyalah pengawal keselamatan. Kerja-kerja lain mereka mungkin tak mampu. Nak kerja kontrak ke, nak kerja kilang ke, nak apa, mungkin mereka tak mampu. Jadi yang mereka mampu hanya kerja menjadi pengawal keselamatan. Jadi saya mohonlah kepada Kementerian Dalam Negeri bahagian penguatkuasaan, buatlah satu dasar baru, buatlah satu undang-undang baru yang boleh support mereka ni untuk menyambung kehidupan, untuk mereka memberi nafkah anak bini, menyara keluarga, kan? Jangan kerana sikit-sikit rekod semua tak boleh nak kerja. Ada rekod bekas banduan pun tak boleh nak buat kerja. Ini pun satu masalah bagi rakyat dengan rekod-rekod ni. Ramai juga orang-orang yang ada rekod tapi boleh jadi pegawai-pegawai besar dalam kerajaan. Ini pun double standard, sahabat-sahabat, kan? Jadi kita bukan nak menguning jari kepada kerajaan ataupun KDN tentang perkara ni, tapi kita nak memberi satu pendapat, cadangan supaya bagilah satu garis panduan yang baru, dasar yang baru, syarat yang baru, bagi peluang pada mereka ni untuk memperbaiki diri supaya mereka ni boleh jadi seorang yang berjaya, yang jadi baik, tidak mengulangi perkara-perkara yang mereka telah lakukan yang lepas-lepas. Jangan gunakan isu rekod lampau begitu begini terus
tak benarkan mereka bekerja. Ini pun satu masalah. Kesian ni pada mereka-mereka ni. Kan? Kalau dia ada rekod lampau pun okey, bagi satu garis panduan. Okey. Kami benarkan kamu bekerja dengan syarat okey. Seminggu sekali kamu kena lapor ke ataupun sebaliknya. Okey, ataupun tengok rekod lampau dia. Kalau melebihi 3 tahun ke atas, okeylah kita benarkan. Kalau baru 5-6 bulan, okeylah. Macam mana cara dan yang undang-undang atau syarat yang dia akan dikenakan kepada pekerja-pekerja pengawal keselamatan ni. Yang penting kerajaan dapat membantu mereka, membimbing mereka supaya mereka dapat jadi manusia, jadi orang yang baik, yang boleh menyara hidup keluarga, memberi nafkah kepada keluarga. Kalau kita ikut pada undang-undang dunia ni, ikut ada rekod tak boleh, bekal banduan tak boleh, ikut undang-undang dunia. Undang-undang Allah bagi suruh solat 5 waktu pun kita langgar. Allah suruh berpuasa pun ada yang tak puasa. Allah suruh solat pun ada yang tak solat. Allah suruh yang buat baik pun ada yang tak buat baik. Undang-undang Allah pun manusia langgar. Takkanlah undang-undang manusia kita nak ikut begitu patuh, kan? Ini undang-undang manusia yang buat. Bagilah mereka tu satu toleransi supaya mereka dapat membina masa depan mereka. Mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka. Jangan isu-isu rekod lampau lah, bekal banduan lah, menidakkan mereka punya hak sebagai rakyat Malaysia. Bila bab nak kerja, kau orang gunakan rekod lampau, gunakan rekod itu, gunakan rekod ini. Cuba SPR pula buat satu garis panduan. Sesiapa yang bekal banduan, sesiapa yang ada rekod lampau tidak dibenarkan mengundi. Kan baik. Cuba buat macam gitu. Kenapa bab mengundi pula tak ada pula dasar macam itu? Bekas banduan boleh mengundi, bekas penyamun boleh mengundi, penyamun pun boleh mengundi. Kenapa nak macam itu? Cuba kita fikir-fikirkan sahabat-sahabat. Saya cakap ni bukan nak mengkritik sesiapa, tapi saya nak mencadangkan supaya orang yang dah melakukan kesilapan tu bukan kehendak dia. Mungkin ada sebab kenapa dia melakukan kesilapan. So inilah tujuan kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat untuk membimbing rakyat. Kalau orang macam ini kita bimbing dia, kita support dia, jangan hina dia. Lagi-lagi bekal banduan, kita support dia supaya masyarakat boleh terima dia. Habis dia dah keluar dari hukuman, bekas banduan, nak jadi baik, masyarakat sisirkan dia, kerajaan pun sisirkan dia, tak boleh bekerja kerana ada rekod bekal banduan. Ini macam mana orang berbekal banduan nak jadi baik kalau kita yang kat luar ni, masyarakat pun tak support mereka ni? Ini salah satu daripada faktor yang mereka melakukan kesilapan ataupun jenayah-jenayah yang berulang-ulang disebabkan oleh perkara-perkara ni. Saya harap kerajaan fikir-fikirkanlah. Terutama sekali Kementerian Dalam Negeri supaya membuat satu dasar baru, undang-undang baru, benarkan mereka bekerja untuk menyara anak bini mereka, untuk menampung keperluan keluarga mereka. Daripada mereka mencuri, lebih baiklah mereka jadi pengawal keselamatan. Daripada pergi merompak, baiklah mereka bekerja. Jadi saya mohon kepada kerajaan, bila tengok video saya ini, tolong-tolonglah fikir-fikirkan. InsyaAllah sahabat-sahabat, ini sajalah perkongsian saya untuk hari ini. So, saya sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.